الحمد لله القائل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan pada masa yang sama kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Marilah sama-sama kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan saya sampaikan. Janganlah berbual-bual dan jangan berleka-leka dengan telefon bimbit. Mudah-mudahan khutbah pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Bersempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang ke-78 pada 11 Disember 2023 ini, maka hayatilah khutbah yang akan disampaikan yang bertajuk Penjaga Kemuliaan Agama Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Perlembagaan Persekutuan Perkara 3 dalam kurungan 2 memperuntukkan raja adalah sebagai ketua agama Islam bagi negerinya dan setakat mana yang diakui dan diisytiharkan oleh perlembagaan negeri itu, sebagaimana juga yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959 Perkara 48. Duli Yang Maha Mulia Sultan hendaklah menjadi ketua agama negeri dan boleh menyebabkan diperbuat undang-undang bagi maksud mengawal selia hal ehwal agama Islam dan menubuhkan Majlis Agama Islam Selangor atau MAIS untuk membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam semua perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 165 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang berbunyi wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan meninggikan setengah di antara kamu di antara yang lain beberapa darjat, liyabluwakum fima atakum, supaya dia menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksanya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha mengasihani. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, selaras dengan peruntukan tersebut, enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor 2003 digubal bagi memperuntukkan bidang kuasa dan tanggungjawab MAIS serta agensi Islam yang lain terhadap agama Islam dan umat Islam di dalam negeri Selangor. MAIS ditubuhkan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 yang berperanan sebagai badan penasihat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan dan merupakan pihak berkuasa utama selepas Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam di negeri Selangor, kecuali perkara-perkara yang berkenaan dengan penentuan hukum syarak dan pentadbiran keadilan. Enakmen tersebut turut memperuntukkan fungsi MAIS
untuk membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam, tanggungjawab dan kuasa-kuasa MAIS dalam mentadbir hal ehwal agama Islam di dalam negeri dan dalam melaksanakan dasar-dasar dan kuasa-kuasa MAIS Jabatan Agama Islam Selangor atau JAIS, iaitu agensi di bawah Kerajaan Negeri Selangor, telah ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri bagi membantu melaksanakan dasar-dasar dan kuasa-kuasa MAIS. Manakala perkara berkaitan pelaksanaan fungsi-fungsi kehakiman Islam dan pentadbiran keadilan, MAIS berperanan untuk menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam pelantikan Ketua Hakim Syar'i, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 56, 57 dan 58 enactment yang sama. Segala perkara berhubung penubuhan mahkamah dan pelantikan hakim-hakim mahkamah syariah perlu dibuat melalui MAIS. Selanjutnya, dalam perkara berkaitan hukum syarak, Duli Yang Maha Mulia Sultan berkuasa melantik mufti dan timbalan mufti bagi negeri Selangor bagi menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan berkaitan dengan semua perkara hukum syarak. Seksyen 46 memperuntukkan MAIS mempunyai kuasa dalam melantik anggota Jawatan Kuasa Fatwa. Jawatan Kuasa Fatwa mempunyai kuasa untuk menyediakan fatwa atas apa-apa persoalan yang belum muktamad atau yang menimbulkan kontroversi berhubungan dengan hukum syarak, seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 47 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Kerajaan negeri dalam pentadbiran agama Islam melalui pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Islam atau Exco Kerajaan Negeri berfungsi sebagai liaison officer atau perantara di antara MAIS dan kerajaan negeri bagi perkara berikut. Yang pertama, memberi pandangan dan memastikan dasar-dasar MAIS mengenai hal ehwal Islam dapat dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Yang kedua, memastikan peruntukan daripada kerajaan negeri kepada JAIS, Jabatan Mufti Selangor dan Mahkamah Syariah digunakan dengan sewajarnya selaras dengan tujuan peruntukan itu diberikan di negeri Selangor. Dan yang ketiga, memberi pandangan tentang penggubalan polisi dan pelaksanaannya mengenai hal ehwal Islam di negeri Selangor. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj, sejak menduduki tampuk pemerintahan sangat prihatin kepada pelaksanaan prinsip-prinsip Islam, ancaman-ancaman yang menggugat kesucian agama Islam, dan memastikan umat Islam sentiasa memperkokohkan kekuatan dan kesatuannya. Semua perkara-perkara ini telah dilaksanakan dengan penuh pertimbangan, kesaksamaan dan adil kepada semua rakyat. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sad ayat 26. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Baginda Sultan telah mengarahkan MAIS supaya mempertahankan penggunaan kalimah Allah dan menegaskan dalam titahnya supaya rakyat negeri Selangor yang bukan beragama Islam akur dan mematuhi larangan penggunaan kalimah Allah, seperti mana diperuntukkan dalam enactment Agama Bukan Islam Kawalan Perkembangan di Kalangan Orang Islam tahun 1988 yang telah diwartakan pada 7 Julai 1988. Ini termasuklah penggunaan beberapa perkataan lain yang termaktub di bawah enactment Agama Bukan Islam ini bagi tujuan komersial
dan bagi tujuan menamakan tempat perniagaan atau bangunan. Titah baginda lagi, kalimah Allah tidak boleh diletakkan di tempat yang salah atau digunakan selain daripada maksud Tuhan yang Maha Esa yang menjadi pegangan akidah umat Islam. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya berjudul Al-Iqtisadu fil I'tiqad, Ad-dinu usul was-sultanu harisun wa ma la ussa lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadai'. Agama itu adalah asasnya, sedangkan pemerintah sebagai pengawalnya. Apa yang tidak ada asasnya nescaya boleh membawa keruntuhan, dan apa yang tidak ada pengawalnya akan menjadi hilang. Duli yang maha mulia tuanku amat mengambil berat tentang pentingnya perpaduan dan persaudaraan umat Islam di Selangor. Dalam istiadat pengurniaan watikah pelantikan Nazir dan Imam Masjid-Masjid Negeri Selangor 2023-2025 di Istana Alam Shah, baginda telah bertitah, beta amat tidak berkenan masjid dijadikan medan politik dan propaganda politik kepartian. Masjid hendaklah menjadi tempat yang bebas dari sebarang pengaruh dan elemen politik kepartian. Kuliah-kuliah agama yang dijalankan di masjid-masjid tidak sepatutnya dijadikan sebagai platform untuk menghina, mengumpat, memfitnah dan mencaci mana-mana pihak. Jika perkara ini berlaku, ia akan menyebabkan persengketaan berpanjangan dan akan merosakkan ikatan persaudaraan sesama umat Islam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, keprihatinan baginda dalam mengukuhkan perpaduan dalam kalangan umat Islam dan dalam menjaga keharmonian masyarakat dalam negeri Selangor ini telah dizahirkan melalui khutbah-khutbah yang disampaikan melalui mimbar-mimbar masjid. Sebagai contoh, baginda mengulangi peringatan melalui khutbah yang disampaikan pada 21 Julai 2023, di mana baginda mengingatkan akan bahayanya perbuatan mengumpat, mencela, mencaci, memaki hamun, apatah lagi memfitnah, yang mana ianya tergolong perbuatan dosa besar yang lebih buruk daripada membunuh. Baginda yang juga pengurusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bimbang jika amalan memfitnah serta caci mencaci ini tidak dibendung, perpecahan umat Islam khususnya di Selangor ini akan menjadi semakin parah dan tidak terkawal. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu merupakan nasihat. Kami bertanya, untuk siapa Rasulullah? Sabda Nabi SAW, untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, para rasulnya, dan bagi para pemimpin kaum muslimin dan kesemua mereka. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Mawardi menukilkan dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, beliau menyebutkan, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya fihi wa siyasatud dunya bih. Imamah atau pemimpin utama adalah menjadi pengganti kenabian dalam mengawal agama dan bersiasah dunia dengan agama. Kesimpulannya, al-ehwal tadbir urus agama Islam di negeri Selangor adalah berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959 yang diterajui oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan dengan dibantu oleh MAIS dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN melalui agensi-agensi kerajaan negeri, iaitu Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor dan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor. Pelaksanaan tanggungjawab dan fungsi setiap agensi tersebut telah diperuntukkan di dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003. Seperti mana yang dinyatakan oleh para cendekiawan, an-nasu ala dini mulkihim,
manusia itu adalah berdasarkan agama atau cara hidup pemimpinnya. Ucapan ini menepati realiti kemasyarakatan, dan inilah yang berlaku dalam kebanyakan kehidupan manusia. Justru sultan sebagai suri teladan, maka sudah tentu akan memberi kesan yang mendalam kepada rakyatnya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam wajib meneguhkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, umat Islam wajib mentaati arahan-arahan pemerintah yang adil, terutama sekali dalam hal ehwal agama Islam. Yang ketiga, umat Islam wajib mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa. Dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam yang telah diredainya untuk mereka. Dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan daripada ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur, engkar sesudah itu, maka itulah orang-orang yang derhaka. Surah An-Nur ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yawmil mubarak an takshifa 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqana برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri kita daripada perbuatan yang keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, yang menyatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya Aziz, ya Muntaqim, ya Jabbar, Allahumma ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allah alladhi la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin, Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin, Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangilah mereka, kasihilah mereka, keluarkanlah mereka daripada penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, binalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shatt
وشدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.